Okay, seterusnya kita tengok British memanipulasikan persengketaan dengan memberi bantuan ketenteraan kepada Datuk Kelana. British ni dia cari siapa? Dia cari Datuk Kelana untuk mengalahkan Datuk Shah Bandar. Sebab dia tengok Datuk Kelana ni berpotensi untuk ditipu oleh dia. Jadi dia minta supaya Datuk Shah Bandar ni berjaya dikalahkan dengan bantuan British. Okey. Okey, seterusnya kita tengok manipulasi British dalam konflik ini berjaya meletakkan Sungai Ujong yang kaya dengan biji timah di bawah kekuasaan British. Okey, last-last dapat juga dekat British. Sebab apa? Sebab pembesar-pembesar ni lah yang bermasalah, nak bergaduh lah, nak apalah kan. Okey. Okey, kelas seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok. Okey. Dekat mana lagi belum? Dekat Selangor dah cerita. Dekat Selangor dah cerita. Dekat Perak dah cerita. Dekat Perak dah cerita. Untuk negeri Perak dengan negeri Sembilan, bila British guna kaedah manipulasi, dia berjaya dapatkan. British ni berjaya dapatkan negeri tersebut. Tapi Selangor ni, walaupun British guna kaedah manipulasi, Selangor masih tak berjaya diperolehi. Dia tak berjaya lagi. British tak berjaya dapatkan negeri Selangor. Jadi British guna kaedah yang kedua untuk dapatkan Selangor. Serangan rumah api. Okey, dia gunakan kaedah yang kedua untuk dapatkan negeri Selangor. Okey. Serangan fizikal. Iaitu dia guna kaedah desakan kelas. Desakan. Desakan dan paksaan. Pertama kepada raja-raja Melayu. Pertama dia guna kaedah manipulasi, tak berjaya. Lepas tu dia guna desakan dan paksaan untuk dapatkan negeri Selangor. British ni telah mencari alasan setelah gagal memujuk Sultan Abdul Samad. Sultan Abdul Samad ni dia cerdik lah kiranya. Sebabnya walaupun British ni telah berjaya membantu dia menyelesaikan masalah pergaduhan antara pembesar yang berebut kawasan tersebut, tapi dia tak sewenang-wenangnya nak bagi negeri dia ni kepada British. Orang. Okey, jadi berlaku British ni dia guna dua kes ni. Dua peristiwa ni. Peristiwa ni. Okey, peristiwa ni dan juga peristiwa ni. Okey, berlaku rompakan kapal dagang British di perairan Kuala Langat dan pelayaran dari Pulau Pinang ke Melaka. Melaka. Yang kedua, kes yang kedua, serangan rumah api Tanjung Rachador. Rachador ni. Rachador. Rachador ni. Okey, British telah gunakan dua peristiwa ini untuk desak Sultan Abdul Samad untuk menerima perlindungan British. Sebab dia cakap Sultan Abdul Samad berjaya nak melindungi diorang punya pedagang-pedagang tersebut. Tak berjaya nak jaga keselamatan pengairan di Selangor. Boleh faham? Okey. Akhir sekali dapatlah juga British ni dapat menguasai Selangor. Guna kaedah apa? Desakan. Desakan. First dia guna kaedah apa tadi? Manipulasi. Dia guna kaedah manipulasi. Pertama dia guna kaedah manipulasi, tak berjaya sebab Sultan Abdul Samad tak terima macam tu je. Dia terpaksa guna kaedah desakan. Dia desak. Dia desak dan dia paksa Sultan Abdul Samad ni untuk menerima British. Sebab dia cakap Sultan Abdul Samad ni tak berjaya nak kawal kawasan di perairan Sungai Selangor. Okey. Tadi kita belum cerita mengenai Pahang, betul tak? Tak cerita lagi Pahang. Sedangkan negeri-negeri Melayu bersekutu ni melibatkan 4 buah negeri. So Pahang ni, awak tengok Pahang ni adalah sultan, dia adalah seorang yang sultan berwibawa jugalah, boleh dikira berwibawa. Sebab apa? Kita tengok tiada alasan untuk campur tangan kerana tiada kekacauan yang berlaku di Pahang. Pahang ni aman dan damai. Jadi British ni duk tengok-tengok juga, dia nak Pahang tapi dia tak tengok pembesar tak bergaduh, pelombong-pelombong tak bergaduh. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah yang berlaku di Pahang. So British tak ada alasan. Tak ada peluang.
tak ada alasan, tak ada peluang untuk mendapatkan negeri Pahang. Okey, selain daripada tu, Sultan Abdullah ni juga seorang Sultan Pahang yang sangat berhati-hati dalam rundingan dengan British. Dia nak buat rundingan dengan British, dia tengok betul-betul lah boleh percaya tak orang ni. Okey, jadi British ni, dia guna orang tengah. British ni telah menggunakan Sultan Abu Bakar Johor. Daripada Johor untuk pujuk Sultan Ahmad ni supaya menerima wakil British daripada British. Okey, jadi peristiwa apa yang membuka kepada penguasaan British di Pahang ni? Kematian Goh Hui ni. Iaitu rakyat British di perkarangan istana membolehkan British desak, inilah guna kaedah desakan. Dia desak Sultan Pahang ni, Sultan Ahmad ni dengan alasan tidak mampu mewujudkan keadilan dan ketenteraman awam. Untuk menerima wakil dia sebab dia cakap Sultan Ahmad ni tak berjaya, tak pandai nak jaga keamanan. Sampaikan dia punya wakil pun boleh meninggal di kawasan istana. Okey, mak dah panggil dah. Nasi kukus ada apa? Hey, tanya nasi kukus pula. Okey. Okey kelas, boleh faham setakat ni? Ada lah. Boleh faham? Faham. Okey, kita teruskan Okey. So setakat ni awak tengok British nak dapatkan apa? Pulau Pangkor. 2, 3. Alah ngam-ngam kan lebih. Okey, kita tengok. Okey, macam mana British nak dapatkan negeri-negeri Melayu bersekutu ni first. Melayu bersekutu. Manipulasi. First manipulasi. Dia guna kaedah manipulasi. Desakan dan paksaan. Manipulasi ni melibatkan 3 buah negeri sahaja Perak, Negeri Sembilan, Selangor. Okey, yang kedua, British guna kaedah desakan dan paksaan. Bagi negeri yang dia tak berjaya guna kaedah manipulasi, dia tak give up. Selangor, Pahang. Okey, dia guna kaedah desakan paksaan. Selangor dan juga Pahang. Lepas tu akhir sekali dia nak kukuhkan kuasa dia, dia mesti guna kaedah perjanjian. Perjanjian ni melibatkan keempat-empat ni. Semua negeri. Sebelum ni pun kita dah belajar. Untuk negeri-negeri Selat pun sama. Kalau penjajah ni dia nak betul-betul supaya kuasa dia tak dikacau oleh orang lain, buat perjanjian. Mesti dia buat perjanjian, agreement hitam putih. Kalau tadi hitam putih tak ada orang yang nak setuju. Yang dia punya. Kalau merah biru? Tak ada, hitam putih. Okey. So kita tengok perjanjian. Macam mana dia buat kaedah perjanjian. Okey, strategi menandatangani perjanjian dengan pemerintah tempatan yang melibatkan keempat-empat buah negeri ni, kelas. Okey, mengukuhkan kuasa. Apa pula tu? Mengadakan perjanjian dengan pemerintah tempatan untuk menerima pengaruh British dalam pentadbiran negeri Melayu. Perjanjian pertama British dengan negeri Melayu ialah perjanjian Besar Perak di Pulau Pangkor, Perak, yang dikenali sebagai perjanjian Pangkor. Ini soalan famous selalu masuk exam. Perjanjian Pangkor. Kenapa dikenali sebagai perjanjian Pangkor? Sebab dia berlaku di Pulau Pangkor, Perak. Okey? Siapa yang bergerak-gerak tu? Tolong fokus. Arik. Arik mute dulu Arik. Okey, perjanjian Pangkor 1874 mengukuhkan kuasa British di Perak. Okey. Inilah cara dia nak kukuhkan kuasa. Andrew Clark ni iaitu Gubernur negeri-negeri Selat memanggil Ketua Gihin dan Haisan. Ni 2 kumpulan pelombong Cina untuk menamatkan perselisihan faham. Diorang bergaduh nak berebut kawasan di faham. Diorang bergaduh nak rebut kawasan di mana? Di mana tadi? Gehi Haisan. Negeri Sembilan. Gehi Haisan. Negeri mana? Kawasan mana nama dia? Perak. Perak. Nama kawasan tersebut nama apa? Nama apa dah? Larut.
Pandai. Betul lah. Larut. Pandai. Okey. Cover pula. Pembesar Melayu bertelagah tadi. Sebab dekat Perak ni paling banyak kes. Dia ada 2 kes. Yalah pelombong dia bergaduh. Lepas tu dia punya pembesar pun bergaduh. Raja Abdullah. Yang sepatutnya ditambahkan. Ngah Ibrahim. Ini adalah pembesar yang menguruskan kawasan pelombongan. Datuk Sago. Okey, dipanggil untuk berunding di Pulau Pangkul. Sultan Ismail dan Raja Yusof tidak menyertai rundingan tersebut. Okey. Ini antara orang yang dipanggil. Okey, kita tengok jangan bising. Okey, intipati perjanjian. Okey. Boleh fokus. Okey, inilah awak kena tahu syarat-syarat perjanjian Pangkul, Pulau Pangkul, perjanjian Pangkul yang berlaku. Okey, kita tengok. Bising. Siapa yang conteng dot kuning ni? Laju dia padam. Ada lagi ni, ni padam lagi. Siapa yang bising tu? Sarah. Okey, kita tengok inilah antara syarat-syarat perjanjian Pangkul. Why, kau nak belajar ke kau nak conteng? Ayam apa itik? Okey. Raja Abdullah. Akhir sekali dapat juga dekat Raja Abdullah. Diiktiraf sebagai Sultan Perak. Okey. Raja Ismail sebagai Raja Muda. Okey. Dia kekallah jadi Raja Muda ikut penggiliran yang betul. Ingat lagi tak sistem penggiliran? Okey, Sultan menerima residen British. Ni yang tak nak ni. Bila berlakunya perjanjian Pangkul ni, Perak terpaksa menerima seorang residen British. Apa kuasa residen ni? Nasihat residen ni mesti dipatuhi oleh semua kerabat diraja dan juga pembesar Melayu. Tapi residen British ni tak masuk campur dalam urusan agama dan juga adat orang Melayu. Yang ni dia tak masuk campur. Ni Sultan pandai-pandai lah settle. Tapi bab-bab dengan mengenai pelombongan, yang tu residen masuk campur. Okey, seterusnya. Perjanjian. Ada tengok 1, 2, 3, 4, 5. 5 intipati perjanjian Pangkul. Okey, seterusnya. Ngah Ibrahim diakui orang kaya Menteri Perak. Ngah Ibrahim ni dia still lagi dapat kawasan Larut dan menerima penolong residen. Yes, pandai pun. Okey, British berkuasa penuh atas pungutan cukai. Inilah yang paling menyedihkan. Walaupun Raja Abdullah jadi raja, jadi sultan, Raja Ismail dapat gelaran Raja Muda, tapi mereka tak dapat duit apa-apa pun. Cukai semua dapat dekat British. Okey, perjanjian Pangkul menandakan kejayaan penguasaan British secara langsung terhadap hal ehwal pentadbiran dan ekonomi di Perak. Okey, so selepas perjanjian Pangkul secara automatiknya Perak menjadi hak milik mutlak bagi British. Okey, seterusnya kita tengok pula perjanjian yang berlaku di Sungai Ujong, Negeri Sembilan. Okey. Dipanggil sebagai perjanjian British Sungai Ujong. Ni nama dia. Kalau dekat Perak kita panggil sebagai perjanjian Pangkul. Dekat Sungai Ujong Negeri Sembilan kita panggil perjanjian British Sungai Ujong. Okey, Datuk Kelana diiktiraf sebagai pemerintah Sungai Ujong. British berkuasa penuh memungut cukai di Sungai Tinggi. Yang diorang duk berebut tadi dekat kawasan Sungai Tinggi. Last dapat dekat British. Tak cerdik betul kan? Okey, seterusnya. Tak boleh betul. Dekat Selangor. Kan cikgu cakap tadi, keempat buah negeri ni selepas diorang British berjaya mengadakan desakan dengan manipulasi, dia buat perjanjian. Seterusnya kita tengok dekat Selangor. Dipanggil sebagai perjanjian British Selangor. British membantu Sultan memerintah negeri. Bantu. Okey, bantu kataan bantu. Padahal dia dapat semua keuntungan. Okey, J.G. Davidson pula ditempatkan di Klang dan Frank Swettenham ni ditempatkan di Langat untuk membantu pentadbiran. So itu dekat Selangor.
Okay, So kira British sapu semua. Sapu semua. Lepas dia buat perjanjian ni maksudnya dah jadi hak dia, hak mutlak dia, negeri-negeri ni. Empat negeri. Yes. Seterusnya kita tengok Pahang. Kita tengok Pahang pula apa yang dia buat dekat Pahang ni. Okey, perjanjian British Pahang. Okey, dalam perjanjian antara British dengan Pahang ni, British menempatkan wakil sebagai pegawai konsul di Pahang. British menjaga keamanan di Pahang. Pahang tidak dibenarkan membuat perjanjian dengan kuasa lain tanpa kebenaran daripada British. Okey, seperti yang kita tahu Pahang ni kaya dengan jadi kaya dengan Pahang kaya dengan Emas. kaya dengan emas. Tapi British Ada cikgu. British dia tak nak pun emas ni. Dia tak nak emas. Dia sekarang nak bagi timah. Tapi dia tak nak kuasa lain. Dia tak nak kuasa lain ni menguasai negeri Pahang. Jadi dia buat perjanjian juga dengan negeri Pahang ni. Okey? untuk backup. Supaya tak ada orang lain boleh ambil Pahang. Okay, melalui perjanjian ini British mengikat persetiaan. Melalui perjanjian ni maksudnya negeri lain dah tak boleh dapatkan negeri Perak, dah tak boleh dapatkan Selangor, dah tak boleh dapatkan negeri Sembilan, dah tak boleh dapatkan negeri Pahang. Okey, faham? InsyaAllah. So, berapa kaedah yang digunakan untuk dapatkan keempat-empat buah negeri ni? Tiga. Tiga. First. Manipulasi. Desakan atau paksaan. Okay, manipulasi melibatkan berapa buah negeri? Tiga. Tiga yang betul. First, negeri mana? Negeri Sembilan. Selangor, Perak. Okey. Manipulasi yang digunakan kepada negeri Perak, negeri Sembilan dan juga negeri Selangor. Okey, kaedah desakan dan paksaan. Dia gunakan Selangor, Pahang. Yes, pandai. Selangor, Pahang. Selangor dan Pahang. Dua. Okey, dua saja. Untuk kaedah perjanjian, dia gunakan untuk negeri mana? Negeri. Semua negeri. Semua tu apa? Negeri apa? Pahang, Negeri Sembilan, Perak, Selangor. Okey, pandai. Okey, bagus. Semua boleh faham. Okey, bila British berjaya mendapatkan keempat-empat buah negeri tu, dia gunakan kaedah sister resident. Sister resident dilaksanakan di keempat-empat buah negeri yang dia berjaya dapatkan tadi melalui kaedah perjanjian tadi. Okey, dia letak seorang resident. Okey, sistem resident merupakan sistem pemerintahan British secara tidak langsung di negeri tersebut. Okey, kita tengok apa peranan resident ini. Pertama, resident menasihati Raja Melayu dalam semua hal pentadbiran kecuali dia tak masuk campur agama dan adat. Dan adat istiadat Melayu. Semua nasihat hendaklah diikuti dan dipatuhi. Okey, ni penting Awak tengok ni ni nama-nama resident yang ditempatkan oleh British ni selalu keluar exam. JWW Birch, JP Roger, JG Davidson. Birch. Okey, dekat Perak, JWW Birch. Okey, Pahang. Tengok dia kena bunuh dengan Dato' Maharaja Lela. Cerita Dato' Maharaja Lela. Nanti awak akan belajar juga bab 3. Tingkatan 3. Darjah 4 dah belajar lah cikgu. Dah belajar? Belum lagi. Dah belajar. Di atas 3 nanti belajar pula. Okey. Pahang JP Roger. Okey, Selangor JG Davidson. Negeri Sembilan Martin Lister. Okey, kelas. Atuk saya. Atuk awak. Okey, so nama-nama resident ni kena ingat nama-nama 4 orang resident ni kena ingat. Okey, 4 orang resident. JWW Birch, JP Roger, JG Davidson, Martin Lister. Oh, ingat semua. JWW Birch, Hati Bogel. Apa? Okey. Weh. Okey, peranan resident ni, peranan dia tak banyak pun. Woi, kau conteng pula aku. Ui. Okey. Ada juga yang nak kena ni. Ingat dah? Dah.
Kalau nak menulis sangat, awak check je. Awak guna check. Tak payah nak contoh cikgu punya slide ni. Rasa nak gatal tak payah nak menulis sangat, guna check. Okay? Seterusnya, ciri-ciri sistem resident. Ciri-ciri sistem resident ni pun kena tahu. Okay kelas, tengok ni kat sini. Okay, sikit lagi kita nak habiskan. Saat lagi nak tidur-tidur lah. Okay, ciri-ciri sistem resident. Okay, dah ada. Raja dan pembesar. Okay, dia ada berapa? 5. 5 ciri-ciri sistem resident. Kedudukan raja dan pembesar dikekalkan tapi tak berkuasa. Yang berkuasa adalah resident yang berkuasa. 4 orang resident tadilah. Nasihat mesti diterima dan sultan tidak boleh membuat undang-undang sendiri tanpa persetujuan daripada residen tersebut. Okey, seterusnya yang ketiga. Sultan dan pembesar kehilangan kuasa dalam pentadbiran dan pungutan cukai. Ini yang paling sedih ni. Yang ni lah mereka duk berebut. Berebut nak pungut cukai, last-last dapat dekat British. Residen mengambil alih pentadbiran negeri. Peranan pembesar digantikan oleh pegawai-pegawai kerajaan. Pembesar tadi pun dah tak ada jawatan dah. Dapat duit pecing je. Tapi semua tugas dia diambil oleh pembesar British. Tempatan dan sistem barat menggantikan sistem pentadbiran tradisional. Okey kelas, so sistem residen ni ciri-ciri dia ada 5. Kena ingat ke 5 ini. Okey? Okey, boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Kena boleh ya? Boleh tak Cikgu, boleh? Kena boleh. Ya. Orang yang tak masuk macam nak ingat. Itulah masalahnya. Kenapa kawan-kawan awak tak join? 15 orang je. Main game. Kau main kau. Aku main game tak? Boleh join. Kan? Okey, kita tengok. Cuba jawab. Menteri suruh aku prank. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Hai. Kau ni dandut betul. Arif. Dah tahu dah siapa dandut tu. Okey. Apakah tujuan campur tangan British di negeri-negeri Melayu? Cuba jawab, Arif. Cuba jawab. Dandut, jawab cepat. Apakah tujuan campur tangan British di negeri-negeri Melayu? Apa? Ni, mendapatkan bahan mentah untuk kilang mereka. Mendapatkan bahan mentah untuk kilang mereka? Cikgu menyekat perkembangan pengaruh asing. Yes, pandai. Danish yang jawab. Ya, saya. Pandai. Okey, jawapan dia adalah D. Dia nak menyekat perkembangan pengaruh asing. Pandai. Okey. Seterusnya awak tengok soalan nombor 2. Apa jawapan dia soalan nombor 2? Raja Abdullah Rajman mengatakan kata percikai. Raja berikut menunjukkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam perebutan untuk menguasai daerah Kelang. Warisi tempat ayah dan nya. Okey, apakah siapa jawab tadi? Izai. Saya. Pandai. Okey, jawapan dia. Jawapan dia adalah B. Jawapan dia B. Pandai nak zul dia. Pandai anda sama je. Dah. Hai korang ni kan. Okey, 3. Jadual berikut berkaitan dengan peristiwa yang berlaku di Selangor pada kurun ke-19. Kesan daripada peristiwa tersebut. Penerima perlindungan British. Okey, pandai. Jawapan dia adalah D. Anda salah je. Siapa yang pandai sangat tu? Okey. Seterusnya, nombor 4. Nombor 4. Dialog berikut mungkin berlaku di Larut pada pertengahan kurun ke-19. Perebutan kawasan pertanian. Pertanian? Bila masa Larut ada kawasan pertanian? Salah apa ni? Pertelingkahan pembesar. Yes, pertelingkahan pembesar. Pembesar. Okey. Seterusnya. Okey, 5. Raja Yusof, Raja Abdullah, Raja Ismail dekat Perak. Okey, mengapa Sistem berlaku pemberian pertelingkahan? data tidak dipatuhi. Yes, pandai. Jawapan dia D. Aku jawab dulu Aizat.
Mampus. Bijak. Okay, now. Okay. Apakah X? Menamakan perang Kelang. Yes, pandai. Siapa tu yang pandai sangat tu? Saya Danish. Oh, bising. Okay, bijak Danish. Okay. Cikgu. Okay, seterusnya. Datuk kerana dengan Datuk Wanda telah menyebabkan berita campur tangan ni. Cikgu Okay. Pertelingkahan sempadan daerah, betul ke? B, cikgu, B. Pandai. B Yeah, jawapan dia. Bising. Yeah. Okay, Bodoh, 8. bising makan. Okay, 8. Pandai tu. 8. Tak sia-sia awak join kelas online. Bijak dah. Apakah Okay. perjanjian tersebut? Sekejap. Menerima soalan. Apakah kesan perjanjian tersebut? Kau cikgu Bijak Dahlia pandai Alah, Dahlia. cocok. Jawapan dia. Okay, 9. Okay, 9. Apakah yang beri peluang kepada British untuk pengaruh faham? B. Okay, Cikgu bijak. B, cikgu. Siapa tadi? Cikgu B. B, yes. Right. Saya. Okay, Izzat. Pandai Tak ada Izzat. aku jawab dulu lah. Okay, Relax. 10. Ni Resident bukan British. dah cikgu. C. 10. C ke? D, Yes. cikgu D. C jawapan dia. Dahlia yang betul. Oh, Okay. alah. Okay, bijak. Cacing. Okay, sikit lagi. Ni yang cerita-cerita tadi. Sultan Ali meninggal dunia. Okay, bila Sultan Ali meninggal dunia, ni meninggal dunia, Sultan Ali meninggal dunia, yang sepatutnya Ali handsome. Sultan adalah yang sepatutnya Raja Abdullah. Raja Abdullah yang Raja sepatutnya. Abdullah. Tapi dia tak ikut Raja sistem Ismail. pilihan, dia terus lantik Raja Ismail Raja jadi Ismail. Sultan. Raja Abdullah dikekalkan menjadi Raja Muda. Raja Muda. Okay, soalannya, okay, tengok ni. Siapakah yang sepatutnya ditabalkan menjadi Sultan? Raja Abdullah. Raja Abdullah. Pandai Raja Abdullah. Okay, siapakah yang ditabalkan jadi Sultan selepas kemangkatan Sultan Ali? Raja Raja Ismail. Okay, senaraikan kerabat di raja yang terlibat. Raja Muda, Raja Bendara, Raja Dihilih. Raja Muda, Raja Bendara, Raja Dihilih. Raja pandai. Memang betul. Betul. Tapi dia minta nama dia. Raja Ismail, Raja Abdullah Raja lagi. Ismail, Raja Abdullah, Raja Ali. Siapa lagi soal? Yusuf. Yes, pandai Dahlia. Yusuf. Raja Yusuf. Ayam. Saya cakap dulu. Okey, apakah kesan perebutan tahta dalam kalangan kerabat diraja? Kesan dia apa? British campur tangan. Yes, bijak. Dengan Kaisan. Tuang. Yang paling tepat adalah Haisan. campur tangan antara British. Yeah, betul Apakah lagi. keistimewaan pewarisan Tak tahta? mata betul. Okey, apa keistimewaan sistem penggiliran yang digunakan oleh Perak jika sistem tersebut dipatuhi? Apa dia punya keistimewaan? Tak ada kekacauan. Yes. Tak ada campur tangan British. Siapa yang sebut tadi? Tak ada kekacauan. Saya. Oi, aku lah. Bijak Aku secara sebut dulu. otomatik. Okey, kelas. Okey, yang ni. Okey, ni tak ada apalah. Okey. Yang panjang-panjang. Yang panjang-panjang cikgu buat lah. Cikgu buat. Okey, cikgu tak nampak muka korang. Mana muka korang ni? Tadi ada dah. Tak ada. Handsome ni. Mana muka korang? Saya tak boleh buka cikgu. Siapa yang tutup ni? Alahai. Malu-malu kucing pula. Saya malu kambing. Okey, sekarang ni kita dah habis. Kita dah berapa orang je? 5 orang sahaja yang join ya. Okey, kita kelas sekarang kita dah habis sampai muka surat 73. Okey, Ui, tinggal jauh gila.
Okey, banyak habis. Sekarang ni tinggal 2 subtopik sahaja lagi. Okey, tahniahlah kepada yang join kelas cikgu. Cikgu, Selasa cikgu. Nanti next week cikgu buat kelas lagi. Okey, korang free bila? Saya tak nak kerja rumah, saya nak belajar. Khamis cikgu, Khamis. Khamis next Selasa. week. Cikgu, Selasa dengan Khamis. Baru ada yang join ya. Selasa Bela Khamis. dah habis lah weh, dah habis lah weh. Dengan Khamis. Ikut jadual cikgu. Ikut jadual. Sebab cikgu gabung ni. Ikut jadual kelas, ikut jadual kelas. Jadual kelas. Tak apalah. Ni dah nak dah masuk baru ada yang join. Dah nak habis baru ada yang join ni. Okey, tak apa. Okey. Kau nak belajar apa? Okey, kelas. So, cikgu harap korang faham Jangan lupa buat homework. Next class nanti cikgu akan habiskan untuk bab 3. Boleh Boleh? Cikgu. Ada soalan? InsyaAllah. Cikgu. Ada soalan? Yes, ada soalan. Ada homework ke? Tak ada kan? Homework yang cikgu listkan tu lah. Alah. Danduk kena buat kerja. Jangan tak buat. Okey. Jangan Ada fikir lagi? nak fikir. Nota bukan cikgu cakap buat separuh je. Kena habiskan sebab cuti dah ditambah. Nanti kalau tambah lagi, cikgu tambah lagi homework. Cikgu takkan bagi peluang untuk korang duduk saja. Cikgu takkan bagi peluang korang duduk saja. Saya Anak-anak nak Arif belajar, saya tak nak homework, saya nak belajar. nak belajar. Ni tengok, belajar pun sambil baring. Okey, ada Kita soalan nak belajar lagi? santai. Soalan lagi? Dah, cikgu. Habis. Tak dengar, Izzat. Apa? Ada soalan lagi? Okey, buat Tu kerja. cikgu ada Okey, kerja ada yang orang cikgu tanya list. tu. Kerja yang cikgu bagi, yang cikgu listkan dekat grup, yang tu yang korang kena settlekan Okey. Boleh? Zarif, Khalisha, Dahlia. Ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, kalau tak ada, okey, terima kasih join. Okey, next class nanti cikgu akan update balik. Okey, so untuk hari ni kita buat kelas lebih kurang 1 jam. Okey, next class pun cikgu akan buat 1 jam lebih. 1 jam suku cikgu. 1 jam suku ke sekarang ni? Okey lah. Sebab kita kan kelas kita seminggu 2 jam kan? Okey lah, nanti cikgu cover lagi. Okey. Okey, tak ada soalan Okey, Zingyi ada soalan? Dah ada. Tak ada. Okey, Zingyi faham Cuak. Faham. Okey, Habis. Ong Yiyi faham? Faham. Okey, bagus. Okey. Okey, kalau tak ada soalan. Okey, setakat ni je Okey. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.